Assalamualaikum dan selamat datang ke episod kelima Fikir Sekejap. Saya Zack Zakaria. Anwar Ibrahim guna polis dan MACC untuk jaga kedudukan dia. Zalim, salah guna kuasa dan macam-macam tomahan dilontar kepada PMX disertakan dengan cerca dan maki hamun. Persembahan pasukan hentam kromo Tin Kosong ini pasti memukau penonton. Senang je, cam geng Tin Kosong ini. Mereka lagak macam profesional. Rakam video mereka meroyan di depan balai polis. Berdiri di depan logo MACC. Di hadapan mahkamah. Ini trend baru puak-puak yang kena tuduh di mahkamah buat show dengan konco-konco mereka. Ada kala, mereka berpakaian hitam putih untuk mengelirukan orang ramai yang mereka ni peguam. Tapi hujah-hujah mereka tak masuk akal. Nampak sangat mereka ni bangang taraf antarabangsa. Tapi, bagi golongan yang jahil dan yang tak membaca, badut-badut ini nampak macam hero Islam dan pejuang Melayu. Adakala mereka bawa peguam yang juga pentaksub parti mereka untuk buat spekulasi yang mudah disanggah. Tapi, rakyat yang berfikir juga ingin tahu adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahguna kuasa Perdana Menteri untuk balas dendam ke atas Tun Mahathir dan Tun Daim. Yang kedua ialah jika Datuk Seri Anwar Ibrahim arah SPRM untuk siasat mana-mana pihak, adakah ianya menyalahi undang-undang? Kedua soalan ini mesti dijawab dengan jujur dan berdasarkan pada undang-undang. Malangnya, kedua soalan ini sekarang dijawab oleh musuh-musuh politik PMX dan juga oleh sekelompok pentaksub tegar PMX. Kedua-dua pun ekstrimlah. Mari kita dengar apa pandangan bekas seorang Ketua Hakim Negara. Tun Abdul Hamid Mohamad, bekas Ketua Hakim Negara, dalam satu artikelnya bertarikh 15 Januari 2024 berkata, penyiasatan terhadap Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin, orang ramai termasuk penganalisis politik terus mengatakan bahawa tindakan itu bermotifkan politik untuk membalas dendam atau untuk mendiskreditkan mereka. Dan pada masa yang sama, menonjolkan dirinya sebagai seorang pejuang anti rasuah dan anti penyalahgunaan kuasa dalam usahanya untuk melanjutkan usia politik. Tambahan pula, ia dilakukan pada masa tersebarnya desas-desus Perikatan Nasional sedang berusaha untuk merampas kuasa. Tetapi, jika benar pun Datuk Seri Anwar mengarahkan tindakan-tindakan itu, beliau mempunyai satu hujah yang sah. Walaupun beliau tahu kesalahan-kesalahan itu dilakukan, sehingga beliau menjadi Perdana Menteri, beliau tidak berpeluang mengambil tindakan kerana beliau tiada kuasa melakukannya. Berada di dalam penjara dan sebagai pembangkang, polis dan SPRM tidak akan menghiraukan aduannya. Jika itulah hal yang sebenar, dan jika benarlah Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin telah melakukan kesalahan jenayah kewangan yang merugikan negara, kita patut memuji Datuk Seri Anwar kerana berjaya membawa mereka ke mahkamah juga akhirnya. Saya tekankan di sini bahawa adalah tidak salah di sisi undang-undang bagi Perdana Menteri mengarahkan polis dan SPRM menyiasat sesiapa sahaja asalkan ia bertujuan mencari keterangan untuk mengetahui sama ada orang itu telah melakukan kesalahan atau tidak. Dan jika ada keterangan, mengambil tindakan yang bersesuaian terhadapnya. Yang salah ialah mengada-adakan keterangan palsu untuk menuduh seseorang. Jika tindakan itu menguntungkan politik beliau pun tidak ada salahnya asalkan keterangan yang diperolehi itu benar. Ini terutama sekali jika ia melibatkan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kerugian berbilion ringgit kepada negara. Saya tambah, itu adalah tanggungjawab Perdana Menteri. Sebenarnya, PMX sudah berulang kali tegaskan bahawa beliau tidak campur tangan dalam siasatan SPRM dan beliau bagi arahan untuk siasat semua kes rasuah tanpa pilih bulu, asalkan ada bukti yang kukuh. Untuk faedah para penonton, Datuk Seri Anwar Ibrahim
ketika berucap menutup Konvensyen Kerajaan Perpaduan Peringkat Negeri Perak pada 28 Januari 2024 di Ipoh, menegaskan beliau tidak pernah mencampuri urusan agensi penguatkuasaan dalam menyiasat atau merampas harta mana-mana individu yang terkait dengan siasatan kes rasuah. PMX berkata, arahan kerajaan adalah menyeluruh untuk agensi berkaitan menyiasat siapa saja yang dikesan memunggah kekayaan secara haram. Fikir sekejap. Kalau dah kena dakwa, bela diri di mahkamah. Kamu bebas untuk melantik peguam. Tak perlu adu domba dan buat bermacam lakonan. Ingat, selagi kamu pernah menyandang jawatan dalam kerajaan atau masih berkhidmat dan kamu pula bukan dari keturunan bilioner atau mewarisi berbilion ringgit daripada bapa, datuk atau moyang kamu, kamu mesti jawab macam mana kamu atau anak pinak kamu dapat jumlah duit yang tak masuk akal ini. Jawab je, tak payah banyak cerita. Soalan ini mudah. Budak darjah 1 pun boleh jawab. Dari mana kamu dapat duit ini? Jawablah. Bapak kamu bagi ke? Jumpa dalam parit ke? Korek dari buah betik ke? Jumpa bawah tanah ke? Kontraktor bagi ke? Kamu mesti jawab. No drama. Harap dengan penjelasan ini, tidak ada lagi yang akan terpedaya dengan lakonan dan naratif pembangkang dan jeritan zalim dan pendakwaan terpilih. Jumpa di episod ke-6. Fikir sekejap.